baru nak baca hikmahnya. Kata Tuan Syekh, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam yastafid min isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dia ambil ujung tu ayat Quran. Kata Tuan Syekh, mungkin kamu didatangi dengan malam kesusahan. Maksudnya Allah bagi kita susah. Dan mungkin juga Allah bagi pada orang lain pula senang. Maka janganlah kita fikir susah itu tanda Allah tak suka dengan kita. Jangan kita fikir susah itu akan menyebabkan kita payah. Sebaliknya kita kena fikir apa hasil daripada susah tu. Susah tu dia menjadikan kita siapa? Dia menjadikan kita siapa? Kalau dengan sebab kita susah menyebabkan kita kenal Allah, maka tak apalah susah pun. Tak apalah susah pun. Jangan terpukau sangat ataupun berkira sangat dengan bentuk soalan. Yang penting lulus, tuan-tuan. Yang penting lulus. Sebab ada orang Allah bagi dia senang tapi dia tak kenal Allah. Jadi buat apa dia kenal? Dulu tuan-tuan, saya rasa masa saya belajar, saya rasa tak puas hati dengan Allah. Dululah. Sekarang terima kasihlah. Sebab saya cerdik tapi tak pernah dapat beasiswa. Setiap kali exam dapatlah anugerah pelajar terbaik, tapi minta dengan marah tak dapat. JPA tak dapat. Adik, saya pun pergilah pejabat kedutaan. Saya kata, apa salah saya? Kenapa saya tak dapat? Oh, dia kata satu je, tak ada SPM. Betul juga. Tak boleh nak isi kolom SPM. Jadi okeylah, lama kelamaan dah 3 tahun dapat pelajar terbaik. Duta pun sokonglah. Marah pun bagilah beasiswa. Dapat beasiswa tahun 4. Boleh tu kan tuan-tuan, nikah selalu. Beti banyak, gelenyah lalu nikah selalu tuan-tuan. Boleh betul. Sekarang saya mikir, saya kata mujurlah Allah tak bagi aku beasiswa tahun 1. Mujur dia tak bagi. Kalau bagi tahun 1 pakai beranak Mesir tuan-tuan. Kita pula jenis berehi kan, boleh tu kan Allah. Jadi nak sebut, ya dia bagi susah, tapi bila dia bagi susah itulah saya duduk di masjid belajar tasawuf yang boleh ngajar tuan-tuan. Cuba saya ada PT. Kat masa tu marah banyak orang bagi. Dia bagi $400. $400 masa tu lebih kurang 1,000 lebih. Oh, melancong ke Perancis lah tuan-tuan. Dia bagi tahun akhir pun gelenyah terus kahwin. Jadi okeylah 3 tahun yang tak ada duit tu duduk masjid lah, makan roti masjid. Mujur mu tak ada PT. Kalau mu ada PT, serupa kawan-kawan lain lah. Jadi nak sebut, kata orang tasawuf, kau jangan tengok sangat bentuk soalan tu, tapi kau tengok kau luluh tak lepas soalan tu. Jadi kalau Allah beri dekat kita soalan-soalan, iaitu mungkin Allah bagi kita susah, maka kita tanya apa kesan dari susah. Jika kita jadi susah itu menjadikan kita dekat dengan Allah, maka itu baiklah. Yang bukan kita seorang Allah uji. Allah bagi Nabi pun susah. Allah bagi, kalau kita duduk di tempat Nabi, lagilah kita komplain wujud Nabi tu seorang yang kenal Allah. Cuba puan-puan tengok, orang baik dengan Nabi mati belaka tuan-tuan. Nabi sebut kan, siapa-siapa yang kematian 2 orang yang dia sayang, maka Allah bagi dia syurga. Tapi Allah ambil yang Nabi Muhammad bukan 2, semua. Kalau kita akan kata, ya Allah, mu ni jenis apa ni, suruh aku buat kerja macam-macam, aku ambil belakang. Mujur kita tak jadi Nabi tuan-tuan. Nabi Muhammad tu dia ambil belakang. Mau ambil ayuh, ambil tu, ambil bini, ambil. Saya kalau kena kita gila. Aku tak jawatan Nabi apa je. Baik jadi Abu Jahal, betul kan? Tapi itulah Nabi tu. Itulah orangnya. Jadi boleh kita faham bahawa susah itu instrumen je. Dia alat Allah Ta'ala. Maka orang sufi kata, jangan lupa apa yang dia nak daripada apa yang dia beri. Bila dia beri kita susah, dengan sebab kita susah kita berjaya, yang berjaya itulah yang mahal tu tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kalau tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, kita dulu kan susah. Dengan sebab kita susah lah tuan-tuan boleh duduk USJ ni. Cuba tuan-tuan dulu anak bangsawan Melayu. Kamu rasa tuan-tuan jadi benda lain tuan-tuan kan?
Sebab kita anak orang menoreh getah, kena belajar, kena tu. Itulah tuan-tuan sekarang. Dan apa yang anak kita sekarang? Anak kita semua dah senang. Apa berlaku kat anak kita? Jadi apa yang tuan-tuan nak, tuan-tuan jangan takut dengan susah, tetapi dilihat apa hasil dari susah. Jadi sebab tu kata dia rubbama afadaka lailatul qabdi. Ada kala Allah bagi kita susah tu menyebabkan kita ingat Allah. Ada kala pula Allah bagi kita senang menyebabkan kita lupa dia. Jadi oleh kerana itu kita tidak tahu mana yang paling baik pada kita, adakah senang ataupun susah. Jadi nak tahu benda itu baik atau tidak, maka kita lalulah. Kita lalulah. Nanti kita akan jumpa dengan hikmah lain ataupun kita dah lepas dah, tak silap saya, hikmah yang ke-18 di mana Tuan Syekh ajar kita apabila kita ditimpa satu-satu kesusahan, tanda kita ni baik dan kenal Allah, jangan cepat sangat minta keluar dari situasi itu. Misal contohlah, saya ni kena gaut misalnya. Bila kena gaut, jadi mestilah heret kaki mari masjid pelan-pelan, tak nak tunjuk ke Haji Anwar saya sakit, nanti saya pun gitulah. Jadi ada orang kan kata, ustaz kenapa tak makan ubat? Ustaz kan tok guru tasawuf, kenapa tak berdoa supaya Allah bagi sembuh? Tuan-tuan, dalam kitab hikam ada sebut, jangan cepat sangat minta keluar daripada apa yang Allah Ta'ala letak kita dalam situasi itu. Cuba serap yang kita tak suka tu dan buat pengubah suaian supaya jadi baik. Cuba kat dulu. Jadi itu tanda tuan-tuan ni mengaji tasawuf ke tidak, masa tuan-tuan sakit ke masa tuan-tuan susah. Cuba lalu kat dulu. Lalu. Kita lalu, kita buat adjustment, kita buat tak boleh juga. Maka kita jangan minta lagi keluar. Minta ya Allah bagi kita ikhtiar untuk adjustment tu lagi. Buat. Maka akhir daripada tu kita akan dapat hasil yang baik. Tapi ada orang yang kita panggil dia hati kecil ataupun tak penyabar. Bila kena sakit je, sakit. Jadi kita kata dia, teruk sangat, bukan demo seorang sakit. Ada seorang tu saya jumpa dekat masjid, dia hilang selipar, pergi cari pengerusi. Mana pengerusi? Saya tanya dia, kenapa Ji? Dah cari pengerusi. Mana pengerusi? Pengerusi pun panggil, ya apa dah Encik? Selipar saya hilang dekat masjid ni, macam mana? Lepas tu pengerusi tanya, selipar brand apa? Dia kata baru je beli kedai RM2. Oh loh, kedai RM2 hilang, cari pengerusi. Gak cerita selipar hilang ni tuan-tuan. Ada orang hilang kasut polo, kasut naik, kasut rendah, kasut tinggi. Tak ada bising. Bukan cerita biasa hilang selipar di masjid. Mungkin kalau yang kita punya orang terbawa balik, dia tersilap, lepas tu mari pula ada. Biasa je lah. Tapi ada orang bila susah je teruk. Jadi orang tasawuf kata, cuba rasa dulu. Cuba rasa dulu. Bila kita rasa, kita selam tu, bagus juga ya benda tu, lama-lama kita akan jadi begitu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hikmah pada pagi ini, rubbama afadaka lailatul qabdi ma lam yafit min isyraqi naharil basti. Ada kala susah itu memberi kita pengajaran yang baik yang kita tak dapat daripada senang. Bukanlah nak kata susah tu semuanya baik, tapi ada baik yang Allah beri pada susah, dia tak beri pada senang. Jadi sejak bila saya baca hikmah ini tuan-tuan, saya tarik balik marah-marah saya dekat Mara, dekat kerajaan, dekat ayah saya kerana tak bantu saya belajar dulu. Mujurlah saya susah masa belajar, akhirnya saya tak boleh pergi ke lain, kena duduk dalam kelas sebab tok guru akan beri roti lepas habis kelas. Walaupun tak ikhlas belajar, tetapi boleh juga belajar. Kalau saya rasa saya ada duit, saya akan pergi Paris, saya akan pergi Jerman, macam kawan-kawan saya yang ada duit tu. Jadi bila balik, saya pun akan duduk belakang, tak boleh nak jadi ustaz. Kenapa? Zuhud. Kononnya padahal tak ada apa nak cakap, tuan-tuan. Jadi dan sebutnya, ada kala susah itu memberi kita banyak manfaat, maka ajarlah kepada anak isteri kita, jangan berunguk pasal susah. Cuba absorb dia punya susah tadi dan melakukan penyesuaian agar ianya memberi manfaat kepada kita.